Students, so ini ialah sains kita nitrogen. So untuk kita nitrogen, yang kamu kena tahu, nitrogen ada banyak di udara, gas nitrogen. So lebih kurang 90% macam itulah. So nitrogen ni boleh bertukar menjadi nitrat dalam tanah dengan bantuan kilat. Satu lagi cara untuk nitrogen bertukar menjadi nitrat dalam tanah ialah dengan bantuan bakteria pengikat nitrogen. Ia ada di dalam pokok kekacang, nodul pokok kekacang. Seterusnya, nitrat ni penting sangat-sangat kerana ia diserap oleh pokok ataupun tumbuhan. Okey, pokok ni dia perlu membesar, tumbuhbesaran dia bergantung kepada nitrat. Okey, menjadilah protein tumbuhan. Protein tumbuhan dimakan oleh haiwan. So, masuk ke dalam badan haiwan menjadi protein haiwan. Okey, jom pergi seterusnya. Cukup masa, haiwan akan mati ataupun ia mengalami perkumuhan. Ia akan menjadi sebatian amonium. So ini dengan bantuan bakteria pengurai. Sama juga dengan tumbuhan, tumbuhan pun akan mati ataupun mengalami perebutan menjadi sebatian amonium. Ini juga dengan bantuan bakteria pengurai. Seterusnya, sebatian amonium ni akan bertukar menjadi nitrit dalam tanah dengan bantuan bakteria penitritan. Now, nitrit akan bertukar menjadi nitrat dalam tanah dengan bantuan juga bakteria penitritan. Now, problem dia nitrat boleh jadi nitrogen balik dengan bakteria pendenitritan. Ni bakteria yang jahat. Okey, teacher rasa habis satu. Good luck. Bye. Dan so ini ialah keimunan. Ada dua keimunan, satu ialah keimunan aktif dan satu lagi ialah keimunan pasif. Keimunan aktif ialah badan yang menghasilkan antibodi sendiri. Keimunan pasif, badan menerima antibodi daripada luar. Okey, so keimunan aktif buatan ialah suntikan pemvaksinan. So kalau vaksin itu ialah buatan. Untuk pasif buatan ialah suntikan anti-serum. Okey. So untuk keimunan aktif semula jadi diperoleh selepas sembuh dari penyakit. So contohnya kamu kena chickenpox, kamu dah sihat, so kamu dapat antibodi tu. Untuk pasif semula jadi, antibodi diperoleh daripada ibu. So daripada dalam perut lagi kamu dapat antibodi dan juga semasa penyusuan bayi. Okey, jom pergi seterusnya. Okey, so kamu nak kena tahu persamaan antara aktif dan pasif. Dua-dua ni menentang patogen. Perbezaan, suntikan aktif ialah vaksin, untuk pasif ialah anti-serum. Bahan untuk aktif ialah patogen yang dilemahkan atau dimatikan. Okey, contohnya BCG. Bahan pasif ialah antibody, biasanya daripada binatang. Fungsi untuk aktif ialah merangsang sel darah putih untuk menghasilkan antibody sendiri. Untuk fungsi pasif ialah untuk membunuh patogen yang ada dalam badan. Pesakit untuk aktif dia mesti sihat. Okey, untuk pasif dia mesti dalam keadaan sakit. So kalau sakit baru dapat suntikan. So untuk tempoh aktif ialah lambat, pasif cepat. Ketahanan aktif tahan lama tapi pasif tak lama. Student, so ini ialah kegunaan bahan radioaktif. Untuk arkeologi, kami gunakan isotop karbon-14. Selalu kepada exam. Fungsi karbon-14 ialah menentukan usia pokok, usia artifak dan juga usia bahan purba. Okey, jom kita pergi kepada perindustrian. Kami gunakan isotop natrium-24. Now, natrium-24 digunakan untuk mengesan kebocoran pipe di bawah tanah atau dalam bangunan. So, kita tak nak pecahkan bangunan, kita gunakan natrium-24. Ia juga digunakan untuk mengesan ketebalan kertas, logam atau plastik. Ini pengetahuan saja mengukur tahap enjin. Okey, jom pergi pada makanan. Sinar gamma digunakan untuk membunuh mikroorganisma dalam makanan. So, kamu nampak makanan tu cantik sahaja. Alright, next one, jom.
Okey, so jom kita pergi kepada pertanian. Kami gunakan sinar gamma, so sinar radioaktif untuk memandulkan serangga perosak. Kami juga mengkaji penyerapan baja oleh tumbuhan. Ini fosforus 32, tapi untuk pengetahuan saja ya. Kami juga gunakan untuk mengesan penyerapan karbon dalam fotosintesis. Jom kita pergi pada perubatan. Perubatan selalu ada exam, so isotop kobalt 60 menghasilkan gamma, sinaran gamma untuk membunuh sel kanser. Iodin 131 untuk merawat penyakit thyroid. Okey. Seterusnya ialah natrium 24 untuk mengesan sekatan darah beku. So kalau accident, kita nak check sama ada pembukaan darah, kita pakai natrium 24. Last sekali, gamma digunakan untuk mensterilkan alatan bedah dan bilik bedah. Good luck. Bye. So inilah jenis bahan kimia dalam makanan. Kita mulakan dengan bahan awet, asid benzoik, sulfur dioksida, garam atau gula. Kami gunakan untuk mengganggu pertumbuhan mikrob dalam makanan. Kira bakteria lah. So dia jadi macam jeruk, macam air gas ataupun sos. Seterusnya ialah pewarna. Sunset yellow selalu ada exam. Carmoisin pun kadang-kadang keluar juga. Fungsi dia ialah makanan lebih cantik dan menarik. Okey, ala-ala MasterChef punya style. Seterusnya peluntur, pengetahuan sahaja, klorin benzoil peroksida. Fungsi dia ialah melunturkan warna supaya lebih menarik. So kita lunturkan warna makanan dulu, lepas tu baru kita tambahkan pewarna yang kita nak. Seterusnya ialah perisa, vanila monosodium glutamat yang famous, MSG. Ia berfungsi menambahkan rasa dan bau makanan. Okey, jom pergi kepada penstabil, gelatin, kanji atau agar-agar. So kami gunakan benda ni untuk memekatkan makanan dengan menstabilkan cecair. So dia jadi macam sup yang pekat. Seterusnya ialah pemanis, selalu kuadrat exam, aspartam. Okey, aspartam ni ialah sweetener, menambahkan rasa manis pada makanan. Pengantioksida, asid ascorbic, asid sitrik, biasanya datang daripada oren, lemon, limau dan sebagainya, melambatkan pengoksidaan lemak dalam makanan. Okey, so biasanya kamu perasan bila kita masak, kita letak limau part akhir sekali. Itu sebabnya. Pengemulsi, pektin ataupun lecithin, mencampurkan dua bahan yang tak larut seperti minyak dan air. Ia melembutkan dan sekatakan, macam aiskrim vanila tu. Okey, good luck, bye. Hai student, so ini ialah warna cahaya dan warna pigmen. Kita mulakan dengan warna cahaya dulu, hijau. Seterusnya biru. Seterusnya merah. Okey, so tiga warna ni ialah warna primer. Okey, warna asas, selalu kuadrat exam, so tolong hafal. Seterusnya, bila kita campurkan dua warna primer, contohnya hijau dengan biru, dia akan jadi cyan ataupun cyan, warna macam turquoise. Hijau campur merah, kita akan dapat kuning. Cara ingat dia traffic light. Seterusnya ialah merah campur biru, kita akan dapat, cuba teka, magenta. Okey. Now, kalau primer campur sekunder, kita akan dapat putih. Okey, itu untuk cahaya. Kepada warna pigmen, kita ada merah. Seterusnya kita ada warna biru. Seterusnya kita ada warna kuning. So tiga-tiga warna ni ialah warna pigmen untuk primer. Okey, so bila kita campurkan dua warna primer, merah kuning, kita akan dapat jingga. Seterusnya merah biru, kita akan dapat ungu. Biru kuning, kita akan dapat hijau. Okey, so pigmen ni macam crayon ataupun pensel color kamu. Bila campur primer dengan sekunder, kita akan dapat hitam. Okey, so dah siap. So tolong faham, bila kamu dapat soalan, pastikan cek dulu warna cahaya ke warna pigmen. Itu kesilapan pelajar yang biasa kita jumpa. Good luck. Bye.